dalam kehidupan harian kita, kita memang menggunakan tenaga dari masa ke semasa. Tetapi, tenaga boleh dicipta tak? Kita akan cari jawapan nanti. Halo, apa kabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Michelle. Hari ini Cikgu nak kongsikan saya tingkatan 3, bab 7.3, prinsip keabadian tenaga. Isi yang akan dibincang termasuklah prinsip keabadian tenaga, perubahan tenaga, dan tidak lupa juga Cikgu akan kongsikan cara-cara nak menyelesaikan masalah di praktik formatif 7.3 dan soalan kebak dari soalan sumatif 7. Menurut prinsip keabadian tenaga, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah, tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Contohnya sebiji mentol dapat mengubahkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Jom kita lihat perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam ayunan bandul ringkas dan ayunan spring berbeban sebagai contoh prinsip keabadian tenaga. Sila perhatikan corak gerakan atau ayunan bandul ringkas ini. Dan sekarang kita lukiskan satu garisan Y untuk sebagai garisan panduan untuk menentukan ketinggian ayunan lado bandul tersebut. Sekiranya sekarang lado bandul berada di kedudukan X, yaitu adalah kedudukan yang maksimum atau ketinggian maksimum. Disebabkan oleh ketinggiannya, lado bandul ini mempunyai tenaga keupayaan graviti yang maksimum. Akan tetapi dia akan berhenti seketika di kawasan ini. Oleh itu, tenaga kinetiknya adalah sifar. Apabila lado bandul sampai ke kedudukan Y, yaitu keadaan keseimbangan atau keadaan asalnya, disebabkan oleh kedudukannya yang minimum, oleh itu tenaga keupayaan gravitinya adalah sifar. So, di tempat ini, lado akan bergerak dengan paling pantas. Jadi, ia mengandungi tenaga kinetik yang maksimum. So, apabila lado bandul sampai ke kedudukan Z, yaitu kedudukan maksimum sekali lagi, tenaga keupayaan gravitinya adalah maksimum sebab kita anggapkan semua tenaga kinetik sudah ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti. Jadi tenaga kinetiknya adalah sifar. Bagi ayunan spring berbeban, cuba perhatikan juga gerakannya. Okey, apabila spring ini bergerak ke kedudukan X, so spring ini akan menjadi sangat pendek disebabkan spring dalam keadaan paling termampak. Jadi tenaga keupayaan yang disimpan di dalam spring tersebut adalah maksimum. Gerakannya adalah pegun, iaitu tidak bergerak pada kedudukan ini. Oleh itu, tenaga kinetiknya adalah sifar. Apabila bandul keadaan spring ini gerak ke kedudukan asalnya, yaitu kedudukan Y, tenaga keupayaan kenyanya adalah sifar. Dan tenaga kinetiknya adalah maksimum sebab gerakannya adalah paling pantas di sini. Sekarang, beban itu akan gerak ke kedudukan Z. So, sekarang spring itu akan menjadi sangat panjang sebab spring mengalami regangan yang paling maksimum. Oleh itu, spring ini akan mengandungi tenaga keupayaan kenya yang maksimum. Dan tenaga kinetiknya adalah sifar sebab dia berhenti seketika di sini dan akan terpelanting balik ke kedudukan keseimbangannya nanti. Sekarang kita akan buat kajian bagi sesuatu sistem yang tertutup. Istilah sistem tertutup sebenarnya perubahan tenaga antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga. Berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga boleh berubah bentuk. Dalam perubahan bentuk tenaga,
Sebahagian kecil sahaja tenaga ditukarkan menjadi tenaga yang berguna. Sebahagian besarnya pula akan ditukarkan menjadi tenaga yang tidak berguna, seperti tenaga haba yang disebabkan oleh geseran. Sistem tertutup merupakan sistem di mana tiada daya luar seperti geseran bertindak. Maka tenaga haba tidak akan terhasil dalam sesuatu sistem tertutup. So, kita anggapkan bahawa kecekapan sistem ini adalah 100%. Okay, sekarang kita kajikan graf perubahan tenaga. Okay, kita ambil contoh sistem ayunan bagi satu bando. Okay, sekarang kita tengokkan kedudukan bando tu. Okay, so sekarang X, Y, Z kita tukarkan dengan negatif A, O dan A. So negatif ini maksudnya adalah kedudukan, iaitu macam graf yang kita belajar lah kan. Kanan adalah positif, kiri adalah negatif, tengah-tengah adalah sifar. Okay, jadi negatif A adalah sesaran yang negatif sebab dia ada kedudukan, ada arah. Okay, A adalah sesaran yang positif, iaitu ke kanan. Okay, so di negatif A, tenaga keupayaan adalah maksimum. Oleh itu kita boleh pindahkan maklumat ini ke dalam graf. Oh ya, kenapa kita lukiskan garisan ini? So, garisan ini sebenarnya adalah jumlah tenaga yang berada dalam sistem ini. So, memandangkan sistem ini, kita anggapkan dia adalah sistem yang tertutup. Jadi jumlah tenaganya adalah mala atau tetap. Dan tenaga ini adalah tenaga yang maksimum dalam sistem tersebut. Oke kan? Oke, sekarang negatif A, kedudukan negatif A, tenaga keupayaan gravitinya adalah maksimum. Jadi kita plotkan dia di sini. Pada kedudukan kosong pula, tenaga keupayaan graviti adalah sifar. So di sini, so kita plotkan. Pada kedudukan A, tenaga keupayaan adalah maksimum. So kita tengok kat sini. So kemudian kita gabungkan tiga titik ini, kamu akan dapatkan satu graf tenaga keupayaan macam ni. Okey, bagi tenaga kinetik pula, pada kedudukan negatif A, iaitu sesaran negatif, adalah sifar. Sebab kebanyakan tenaga kinetik sudah diubahkan kepada tenaga keupayaan graviti. Okay, sekarang kita plotkan kat sini. So di kedudukan O, semua tenaga kinetik adalah maksimum. So kita plotkan di kawasan maksimum. Di kawasan A pula, semua tenaga keupayaan graviti sudah ditukarkan, semua tenaga kinetik sudah ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti. So ada sifar. So kita buatkan titik di sini. So kemudian kita sambungkan garisan, kamu akan dapatkan satu graf perubahan tenaga sebegini. Perasan tak kawasan yang bersilang sini? So kawasan bersilang sini maksudnya tenaga kinetik adalah sama dengan tenaga keupayaan. Pentingnya, tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain seperti dinyatakan dalam prinsip keabadian tenaga. Okey, so untuk menyelesaikan masalah, pastikan kamu ingat ketiga-tiga persamaan ini. Sekarang kita bincang praktik formatif 7.3. Okey, kita akan bincangkan tiga-tiga soalan ini dulu ya. Dinyatakan prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah, tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Soalan kedua berbunyi, ayunan spring berbeban seperti yang ditunjukkan dalam Raja 1 merupakan satu sistem ayunan tertutup. 2A, nyatakan kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kernia sistem adalah maksimum. Ingat ya, apabila tenaga keupayaan kernia adalah maksimum bila spring dalam keadaan paling termampat
atau paling teregang, yaitu di kawasan P dan R. B pula, nyatakan kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kerja adalah minimum. Minimum yaitu di kedudukan Q. Okey. So soalan ketiga, Raja 2 menunjukkan sebuah sfera logam berjisim 2 kg dilepaskan dari ketinggian 2.5 meter dari permukaan bumi. A. Hitung tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh sfera logam itu sebelum dilepaskan. So, soalan ini kamu perlu carikan tenaga keupayaan graviti. Oleh itu, kamu kena rujuk dengan persamaan ini. Tenaga keupayaan sama dengan mgh, di mana m dalam unit kilogram. So, kita semak dulu lah, adakah unit yang diberi adalah kilogram atau tidak. Okay, nampak tak? 2 kilogram m. So, tak payah buat apa-apa dah. So, kemudian h dalam unit m. So, h adalah ketinggian dalam 2.5 meter. Ini adalah h, meter. Okey, apa itu g? G sebenarnya adalah pecutan graviti, iaitu 10 meter. Dianggapkan sebagai 10 meter persegi, meter saat persegi atau 10 Newton per kilogram. Jadi sekarang dia cakap sebelum dilepaskan. Jadi ketinggian dia adalah 2.5 meter. Okay, so sekarang kamu gantikan semua nilai-nilai dalam persamaan dan akhirnya kamu akan dapat 50 joule. Okay, soalan 3B, berapakah kelajuan maksimum bagi sfera logam tersebut setelah dilepaskan? Okay, sekarang kita anggapkan bahawa kesemua tenaga keupayaan dari bola ini menjadi tenaga kinetik. Oleh itu, tenaga kinetik sama dengan tenaga keupayaan graviti. Okay, kamu tuliskan persamaan untuk tenaga kinetik dan masukkan nilai tenaga keupayaan graviti yang kita kira pada 3A. So, ini dari 3A. Okay, sekarang kamu isikan semua maklumat ke dalam persamaan. 2 dan 2 kita boleh padamkan dan akhirnya you dapat V square sama dengan 50 dan akhirnya V atau kelajuan maksimum adalah 7.07 meter per saat. Okey, soalan terakhir adalah soalan kebat dari soalan sumatif. Okay, soalan 6 nyatakan bahawa Raja 3 menunjukkan ayunan bandul ringkas dalam suatu sistem tertutup. So, kita anggapkan tiada kehilangan tenaga. Jisim ladum bandul adalah 40 gram. Nyatakan prinsip yang dipatuhi oleh ayunan bandul ringkas dalam sistem tertutup. Jadi prinsip yang dipatuhi adalah prinsip keabadian tenaga. Okey, untuk B pula, pada kedudukan mana ke bandul mempunyai tenaga keupayaan graviti dan tenaga kinetik yang senilai. So, maksudnya kat sini tenaga keupayaan sama dengan tenaga kinetik. Masih ingat lagi tak graf yang cikgu tunjuk tadi kan, graf tenaga. Okey, so kawasan di mana tempat bersilang bagi graf tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey, cara yang paling senang, besaran dia adalah 2.5 cm secara menegak dari kedudukan Y. Okey. So, kamu ambil kedudukan maksimum 5 cm bahagi dengan dengan 2, kamu dapatlah kedudukannya. Okay, bagi 6C pula, hitungkan perbezaan tenaga keupayaan graviti bandul pada kedudukan X dengan bandul pada kedudukan Y. Okay, sekarang macam biasa jugalah soalan nak kamu carikan tenaga keupayaan graviti, kamu tuliskan persamaan ini. Okay. Langkah kedua, kita akan semakkan unit-unit dia. Okay, dalam soalan ini, M adalah 4
meter, 4 gram. Tapi yang sepatutnya kamu gunakan kilogram. So nanti kamu kena tukarkan gram kepada kilogram. Bagi ketinggian H pula adalah 5 cm. Tapi dalam persamaan kamu perlu gunakan unit meter. So nanti kena ubahkan cm ke meter. Oke, jom kita mula buat sekarang ya. 40 gram ke kilometer. So kamu tuliskan macam ni. So di mana 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sekarang kita padamkan gram dan akhirnya kamu akan dapat 0,04 kilogram. Bagi sentimeter ke meter pula, kita tahu bahawa 1 meter sama dengan 100 cm. Okay, so kita padamkan sentimeter, tinggal meter sahaja kan. Okay, sekarang 5 cm adalah sama dengan 0,05 meter. Tuliskan persamaan sekarang dan gantikan semua nilai-nilai yang kita kira tadi. Akhirnya, tenaga keupayaan di X adalah 0,02 Joule. Okay. Bagi tenaga keupayaan di Y, sebab kedudukan Y adalah kedudukan yang ketinggian yang paling minimum, so kosong. Jadi tak payah kira dah, memang 0 Joule. Okay, sekarang hitungkan perbezaan tenaga keupayaan graviti. Kamu akan dapati jawapannya adalah 0,02 Joule.